Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam kuliah Maghrib Masjid Al-Mawaddah. Hari ini kita akan sambung berkenaan tentang solat sunat yang mana ia bukan muakkad. Sebelum ini kita telah berbicara berkenaan tentang solat sunat muakkad, yang di antara perbahasannya ialah berkenaan tentang solat sunat maghrib, kan, solat sunat isyak, solat sunat zuhur. Hari ini kita masuk kepada apa itu yang disebutkan sebagai solat sunat bukan muakkad. Yang pertama ialah 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum asar. Ada banyak hadis yang mengupas persoalan ini. Namun begitu, kedudukan hadis itu masih dipertikai kesahihannya oleh para ulama. Memandangkan ia diriwayatkan menerusi banyak jalur riwayat, maka ia boleh dijadikan sebagai landasan dalam mengamalkannya, kerana antara satu dengan yang lain saling menguatkannya. Antaranya adalah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang mengerjakan solat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. At-Tirmizi menganggapnya sebagai hadis hasan. Diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban sekaligus menganggapnya sebagai hadis sahih, dan demikian pula oleh Ibnu Khuzaimah. Kan, hadis ini tak berapa kuat untuk dijadikan sebagai satu hujah. Sebab tu diletakkan dalam kategori solat sunat bukan muakkad. Sebab apa? Hadis ini apabila dibahaskan berkenaan tentang kategori ataupun kualiti hadis, maka di situ menjadi perbahasan. Kan, namun apabila ramai yang meriwayatkannya, maka solat semua hasan, kemudian ramai yang riwayat. Daripada situ, kan, para ulama melihat bahawa ada kekuatan di situ. Sebab tu diletakkan satu-satu tadi. Saya ceritakan satu-satu. Okay? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi mengatakan hasan. Patutnya hadis sahih, tapi dia hadis hasan. Tapi Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah letakkan kategori sebagai hadis sahih. Sebab apa? Ibn Hibban dan juga Ibn Khuzaimah, kualiti, bukan nak mengatakan kualiti mereka kurang. Bermaksud mereka melihat dari skop yang berbeza pula. So, ramai orang meriwayatkan. Apabila ramai meriwayatkannya, dia boleh naik martabat. Tetapi pandangan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi kekal dengan hadis hasan. Antaranya lagi ialah hadis daripada Ali. Apa disebutkan di sini? Nabi SAW mengerjakan solat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Setiap 2 rakaat dipisahkan dengan bacaan salam kepada malaikat muqarrabin, para nabi dan juga semua pengikutnya yang terdiri daripada kaum muslimin dan juga mukminin. Kan, juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Kan, mereka semua menganggapnya sebagai hadis hasan. Adapun mengerjakan solat sunat sebanyak 2 rakaat saja sebelum asar, maka dalilnya adalah berdasarkan kepada keumuman sabda Nabi SAW berbunyi, baina kulli adzain solat, antara azan dan iqamah hendaklah ada solat sunat. Kenapa dia letakkan tidak muakkad? Sebab dia tidak mempunyai satu dalil yang khusus. Tak seperti sunat-sunat muakkad yang mempunyai dalil yang khusus. Kan, sebelum subuh, kan, sebelum zuhur ceritanya, ada riwayat selepas zuhur juga, kan, meriwayatkan tentang hadis selepas maghrib dan juga selepas isyak. Ada hadis secara spesifik. Okay, dalam hal ini mereka mengambil keumuman hadis. Kan, seterusnya, jadi kita cakap tentang sebelum asar. Kan, 2 ataupun 4 dalam hal ini. Kan, seterusnya 2 rakaat sebelum maghrib. Menjadi perbahasan juga dalam hal ini. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Allah bin Mughaffal bahawa Nabi SAW bersabda,
yang sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala idza thalithah liman syaa, kerjakan salat sebelum maghrib dan kerjakanlah salat sebelum maghrib, dan pada kali ketiga beliau bersabda bagi sesiapa yang ingin mengerjakannya. Beliau bersabda demikian kerana dikhawatiri salat sebelum maghrib dianggap sebagai sunat muakkad oleh umat Islam. Dalam riwayat Ibn Hibban katakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla maghrib rak'ataini. Kan, maksudnya Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka hadis yang pertama tadi dan dikuatkan dengan hadis yang kedua, kita perlu faham apabila Nabi SAW sebutkan perkara itu yang terakhir liman syaa itu kan untuk membuktikan bahawa ia bukan yang dituntut. Kan, kalau dituntut nasihat Nabi berulang dalam keadaan 3 kali, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib. Jadi para ulama hadis dia memahami satu persatu teks tersebut. Kan, jadi kita perlu memahami kenapa ada sebahagian mengatakan begini dan ada sebahagian lagi mengatakan sebegitu. Okey. Muslim beriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya kunna nusalli raka'atain qabla al-ghurub asy-syams wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana qabla falam ya'murna wa lam yanhana. Kami bersolat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasulullah SAW melihat perbuatan kami itu. Namun beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang untuk berbuat demikian. Kan, tak ada larangan dan tak ada suruhan. Maka perkara tersebut agak ringan dalam hal itu. Maka ada timbul persoalan di sini kan berkenaan tentang mereka mengatakan bahawa tidak ada solat sunat sebelum maghrib kerana ia merupakan matahari terbenam dan sebagainya. Sebab tu ada sebahagian masjid tidak melakukan solat sunat maghrib, ada sebahagian masjid yang melakukan solat sunat maghrib sebelum. Jadi mana satu betul Ustaz? Dia tak ada mana satu betul. Cerita dia ialah bagaimana pemahaman kita. Bagi mereka kan ataupun tempat-tempat yang melaksanakan solat qabla maghrib kan, kita berpandangan bahawa mereka mengikut pandangan daripada Abdullah bin Mughaffal, pandangan daripada riwayat Ibn Hibban dan juga riwayat daripada Ibn Abbas kan. Bagi mereka yang tidak pula, mereka mengatakan bahawa ia bukan merupakan solat sunat muakkad. Selesai. Tak payah gaduh-gaduh. Dalam hal ini kita faham dulu kenapa mereka melakukan dan juga kenapa mereka tidak melakukannya. Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari berkata, semua dalil-dalil berkaitan dengan solat sunat sebelum maghrib menegaskan keutamaan mengerjakannya secara singkat dan ringan, sama seperti halnya dengan solat sunat fajar. Maka daripada sini kan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani melihat bahawa ia nak menceritakan bahawa ia perkara yang diberikan keringanan, bukan satu perkara yang memberatkan kita mesti untuk kita lakukan dan sebagainya. Seterusnya kan yang dikira sebagai solat-solat sunat tidak muakkad, ghair muakkad ni ialah 2 rakaat sebelum isyak kan. Dalil 2 rakaat sebelum isyak ni, dalil 2 rakaat sebelum isyak adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis daripada Abdullah bin Mughaffal, seperti mana disebutkan 2 rakaat sebelum maghrib tadi kan, bahawa Nabi SAW bersabda baina kulli adhanain salah, baina kulli adhanain salah, thumma qala fi thalitha liman syaa. Kan, maksudnya apa? Antara azan dan iqamah mestilah ada solat sunat, antara azan dan iqamah mestilah ada solat sunat. Maka bila masuk pada kali ketiga, beliau bersabda bagi siapa saja yang ingin mengerjakannya. Maka kita lihat hadis berkenaan tentang maghrib dengan hadis dengan tentang sebelum isyak tu dulu nak angkat sama kan, dua kali ulang dan satu kali diulang dengan liman syaa. Maka daripada sini mereka mengambil pandangan hadis ini. Demikian juga daripada Ibnu Hibban daripada Ibnu Zubair bahawa Nabi SAW bersabda ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atain. Tidak satu solat fardu yang mana pun melainkan mesti didahului oleh 2 rakaat solat sunnah. Maka kita pun faham, ini rupanya ceritanya ya benar. Okay, disunatkan memisahkan antara solat fardu dengan solat sunat sekadar cukup satu solat. Kan, daripada seorang lelaki yang termasuk daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ketika Rasulullah SAW hendak mengerjakan solat asar, kan, tiba-tiba seorang lelaki berdiri untuk mengerjakan solat sunat. Gelagat ini dilihat oleh Umar, lantas berkata, duduklah dahulu. Umar ni dia garang sikit bila nampak tu kan, faqama rajul yusalli fara'a Umar faqala ijlis.
Duduklah dulu. Sesungguhnya fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun. Kan? Maka apa Umar sebut, sesungguhnya penyebab kebinasaan ahli kitab zaman dahulu adalah disebabkan mereka tidak memisahkan antara solat fardu dengan solat sunnah. Mendengar itu Rasulullah SAW pun bersabda, benar sekali apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Di sini bukan Nabi tegur, bukan Nabi larang. Sahabat tegur dan sahabat larang dan Nabi akui. Kan? Dia juga boleh dikategorikan sebagai hadis takrir dan juga boleh jadi sebagai hadis af'al. Sebab Nabi ada berikan satu konsensus dan akwal, kan? Perbualan, percakapan. Nabi sebutkan betul apa yang disebutkan oleh Umar tadi. Maka dia tidak melarang Umar dan tidak membantah Umar. Ceritakan Umar telah mengetahui apa yang dilakukan. Maka ini merupakan perkara yang menjadi satu hujah kuat bahawa perlu dipisahkan. Kadang-kadang kita habis azan, khususnya berada di rumah kan, habis azan terus langsung kita masuk, terus qamat kan. Berikanlah selingan. Kalau di rumah khususnya, kalau di masjid biasanya kita tahu ada interval, ada masa. Tapi di rumah tak salah untuk solat di rumah kan. Habis waktu azan itu kan, maka kita sebagai ketua keluarga khususnya diri, jangan terus solat. Laksanakanlah solat sunnah. Laksanakan solat sunat. Yang nak ambil muakkad saja dipersilakan. Yang tak nak ambil semua dipersilakan. Ibadah ini di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak ibadah kita, lebih banyak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini agak singkat, tetapi sebenarnya dia sangat-sangat pemahaman untuk memisahkan di mana satu yang disebutkan sebagai solat sunat yang diletakkan sebagai sunnah muakkad dan juga diletakkan sebagai solat sunat tapi tidak muakkad. Kenapa boleh jadi muakkad dengan tak muakkad? Kan? Bezanya di sini ialah dalilnya yang muakkad dia memberikan satu spesifikasi yang tepat. Kan, yang mana Nabi memang melakukannya. Kan? Apabila masuk kepada tidak muakkad, kan, ia mungkin mengambil keumuman hadis berkenaan tentang di antara azan dan iqamah tu ada solat. Kan, itu keumuman hadis. Kan? Ataupun pernah terdengar bahawa si fulan mengerjakannya dan Nabi tak larang. Bukan Nabi sendiri yang buat. Jadi oleh demikian ahli fiqh kan mempunyai pendirian berbeza sedikit dengan ahli hadis. Ahli hadis fokus kepada apa yang Nabi lakukan dia akan terima. Kan? Tetapi ahli fiqh melihat pada keadaan sekeliling. Kan? Macam tadi sebutkan ada hadis-hadis hasan. Tapi semua hadis hasan kumpul, akhirnya dia menjadi satu kekuatan terhadap lafaz tersebut. Oleh demikian boleh digunakan sebagai hujah. Sebab tu sehingga kan pernah kan merupakan beberapa hukum didasari dengan hadis dhaif. Perlu faham. Teknik ni ialah hanya diguna pakai apabila ingin menghalang ataupun melarang. Kan, melarang seseorang tu melakukan sedemikian, maka dikeluarkan hadis ataupun hujah dalam hal tersebut. Tapi hadis tersebut ialah hadis dhaif. Kan? Maka dikira tak? Dikira. Kerana apa? Kan, keumuman hadis perlu faham. Hadis itu mencegah daripada melakukan kerosakan dan mencegah kerosakan merupakan di antara salah satu kebaikan di dalam agama. Walaupun dalil kurang tapi tetap boleh digunakan. Lepas tu kita kena faham teknik ahli fiqh dengan teknik ahli hadis berbeza. Lepas tu dalam sebahagian daripada kuliah saya cakap kita perlu faham apa yang disampaikan oleh mereka, bukan hanya mengetahui kenapa mereka menyampaikan sebegitu, supaya kita tidak ada satu pendustaan ataupun penafian terhadap ketokohan yang terdapat di kalangan ulama. Ulama memainkan peranan yang sangat-sangat besar, bukan hanya menjadi ulama dalam satu malam, tapi mereka melalui pengkhususan yang begitu mendalam. Mereka mengkaji, mereka juga bukan seorang yang mudah-mudah untuk mengeluarkan hukum. Mereka mengkaji dan mengeluarkan hukum dengan tertib supaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dan keselesaan kepada masyarakat, insya-Allah. Semoga Allah Taala merahmati para ulama-ulama kita, semoga Allah Taala merahmati kita atas pembelajaran ilmu agama ini. Meneruskan ilmu ini merupakan salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, insya-Allah. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa
tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.